Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Poco datang lagi dengan telefon pintar barunya, tapi dengan nama yang agak kita dah banyak kali dengar lah, bukan baru, iaitu Poco X3 GT. Kalau anda tak tahu kan, Poco sebenarnya dah lancarkan Poco X3 NFC tahun lepas. Dan awal tahun ni, dia dah lancarkan pula Poco X3 Pro. Dan sekarang, muncullah pula Poco X3 GT. Selain itu kan, rupa telefon ni pun bukanlah sesuatu yang serba baru. Sebab, ia sebenarnya adalah penjelmaan semula ataupun penjenamaan semula daripada Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G. Tapi masalahnya, telefon Xiaomi tu hanya ada di China. Jadi untuk pasaran antarabangsa ni, ianya adalah sesuatu yang baru. Okeylah, mesti ada tak sabar kan nak berkenalan dengan Poco X3 GT ni? Jom saya tunjukkan. Mula-mula sekali, kita borak pasal kotak Poco X3 GT ni. Jadi anda lihat daripada luar ni memang macam kotak telefon biasa lah. Tapi dengan warna tema Poco iaitu hitam dan kuning. Nampak nama pun besar, Poco X3 GT kan. Dan lepas tu kalau anda boleh lihat, label di bawah ni kan. Dia ada tulis apa benda yang ada dalam kotak ni. Macam ada kabel USB-C, ada casing, adapter USB-C ke 3.5mm, SIM eject tool, card guide, safety info dan stiker. Tapi tak sebut pula pasal warna, RAM dan storan. Okey, sekarang kita buka pula kotak ni. Yes. Mula-mula sekali jadi kita nampak ada sampul ni. Jadi dalam sampul ni apa yang terisi dalam dia? Okey, first sekali ada jarum untuk buka dulang SIM. Dan di dalamnya ada buku panduan, buku manual, buku warranty. Dan ni ada casing getah lusinan dan pelekat Poco. Ini dikira satu benda yang unik untuk Poco sebab tak ada kat telefon Android lain. Cumanya boleh kata ini sebenarnya tiru iPhone lah. Dan di bawahnya kita berjumpalah dengan telefon tu sendiri iaitu Poco X3 GT. Dan kita boleh bacalah sikit pasal label di luar telefon ni. Dia tulis Poco X3 GT ada chip flagship MediaTek Dimensity 1100 6nm dengan 2 5G. Kemudian dia ada pengecas turbo 67W dengan bateri 5000 mAh. Lepas tu skrin dia 6.6 inci, 120Hz dynamic switch dan kaca Corning Gorilla Glass Victus. Dan sekali ni ialah kamera 64MP, 3 kamera, Dolby Atmos, 2 speaker. Tu telefon, sekejap lagi cerita. Dan paling dalam sekali dengan kotak ni ialah dia ada kepala pengecas 67W, yang mana dia tulis 67W ni boleh pergi sehingga kuasa 20V dan juga 6.2A. Untuk 67W ni saya rasa dia gunakan 11V dan juga 6.1A. Dan lepas tu ada kabel USB-A ke USB-C. Nampak? Kabel USB-A ke USB-C. Nampak Dan, jadi kalau anda perasan daripada label luar tu ada satu benda yang tak ada dalam kotak saya ni. Tak ada adapter USB-C ke 3.5mm. Itu kan. Bila saya dapat telefon ni kan, saya dah buka-buka tengok cek-cek semua. Memang tak jumpa. Jadi mungkin ada tercicir kat mana kot. Tapi kan sebab anda tengok dekat label luar tu ada. Jadi nanti kalau anda beli, label luar tu ada tulis, pastikan ia ada juga dalam kotak. Itu dia cerita dalam kotak. Sekarang kita nak berkenalan dengan perkakas dalaman telefon ni pula. Telefon Poco X3 GT ni dikuasai oleh chip MediaTek Dimensity 1100 6nm. Boleh dikatakan chip kelas flagship sebab menggunakan teras Cortex A78 berkuasa tinggi. Lepas tu, ia pun menggunakan storan UFS 3.1. Memang pantas berdesup. Cumanya dia pakai RAM LPDDR4X, bukan LPDDR5. Kalau dia pakai LPDDR5 memang lengkap adalah telefon flagship berprestasi tinggi. Itu je kurang kat RAM. Dan di depan ni adalah skrin jenis LCD HD penuh sebesar 6.6 inci dan ada kadar penyegaran 120Hz dynamic. Dan lepas tu dia guna kaca Corning Gorilla Glass Victus, kaca keluaran Corning yang paling tahan lasak masa kini. Dan kalau anda tak tahu, kaca Victus ni kan digunakan oleh telefon pintar mahal macam Galaxy S21 dan juga Asus ROG Phone 5. Lepas tu, sebab telefon ni guna LCD, jadi dia tak adalah pengimbas cap jari dalam skrin. Dan pengimbas cap jari ni terletak di tepi dalam butang kuasa ni. Tapi kalau anda lihat betul-betul kan, butang kuasa ni, biasanya kan, kalau ada pengimbas cap jari di butang kuasa, butang dia ke dalam sikit. Tapi Poco X3 GT ni, dia guna butang yang terkeluar. Jadi anda jangan terkejut pula sebab rupa dia lain sikit daripada yang biasa. Selain tu,
Telefon ni tak ada jack audio 3.5mm dan dia ada pembesar suara stereo yang biasanya dia menembak ke tepi kedua-duanya. Bawah dan atas. Dua-dua tembak tepi. Dan dia ada pemancar inframerah. Okey, ini boleh kata trademark untuk Xiaomi dan juga Poco lah. Dan sekarang kita bedah dia dalam sikit. Nak tengok slot SIM dia tu. Saya cucuk keluarkan. Dia ada 2 slot untuk kad SIM 5G. Tapi tak ada ruang untuk kad microSD. Maknanya tak boleh masukkan kad microSD untuk luaskan storan dalam Poco X3 GT. Tapi kalau anda beli yang storannya 256GB, bukanlah masalah lagi kan. Pergi ke belakang pula, kita tengok Poco X3 GT ni menggunakan kemasan ala-ala bintang di langit malam. Memang nampak cantik lah kan. Tapi belakang ni katanya guna kaca. Ketuk-ketuk ni bunyi macam plastik. Tapi itulah, sekarang ni kebanyakan kaca memang rasa dia dah macam plastik. Mungkin untuk bagi dia tahan lebih lasak kot. Untuk kamera pula, kalau nampak ni kan, anda tengok ni, dia ada 3 kamera belakang dalam modul kamera yang agak tebal jugalah. Iaitu kamera utama 64MP, kamera ultra lebar 8MP dan juga kamera makro 2MP. Saya tengok modul kamera belakang macam ni kan, takutlah kalau tak pakai casing. Jadi sebaiknya pakai casing selalulah. Untuk kamera depan pula, dia pakai kamera 16MP dalam lubang kecil di atas ni. Sistem operasi dalam Poco X3 GT ni menggunakan MIUI versi 12.5 berasaskan Android 11. Jadi, habis pengenalan tentang telefon ni. Saya nak berkongsi pula tentang pengalaman saya menggunakan telefon ni selama seminggu. Kita mulakan dengan cerita pasal bateri dia. Hayat tenaga dia. Sebab dia kata dia ada pengecasan yang pantas kan. Untuk mengecas dengan kuasa 67W. Daripada kepala pengecas yang Poco bagi tadi kan, dari 1% kepada 50% ambil masa 30 minit saja. Dan untuk capai 100%, 50 minit saja dah penuh 5000 mAh kapasiti bateri ni. Memang cepat, tak sampai sejam boleh penuh. Hayat bateri pula saya lihat agak normal dan boleh diterima untuk penggunaan saya. Sebab saya dapat menggunakan lebih daripada 24 jam, bateri tinggal 10% dengan masa hidup skrin 6 jam lebih sikit. Jadi apa yang saya gunakan? Saya main game macam Asphalt 9 dan juga Pokemon Go. Lepas tu saya guna Waze dan juga saya tonton video YouTube. Jadi main game sikit, tengok video sikit, bateri cecah 10% lepas daripada 24 jam. Tahan lama tu. Tentang skrin dia ni, sebagai LCD memang itu kelemahan besar lah berbanding dengan AMOLED. Itu kalau kita banding AMOLED. Paling ketara pada tahap kecerahan dia. Macam bila saya berjalan di luar, bawah terik cahaya matahari kan. Bila saya bandingkan skrin AMOLED, saya punya telefon Galaxy S20 FE dengan skrin LCD Poco X3 GT ni, yang skrin AMOLED tu separuh tahap kecerahan saya boleh nampak jelas. Tapi dengan Poco X3 GT ni, saya kena naikkan sampai maksimum baru saya boleh nampak sikit. Masih tak sejelas skrin AMOLED. Tengok pada spesifik kertas pun, dia kata kecerahan dia sehingga 450 nits saja. Selain tu kan, dia punya warna putih pun ada kekuningan sikit. Itu kalau anda banding dengan AMOLED dekat sebelah. Bab kelancaran 120Hz, ini pun saya nampak ada masalah bila saya bandingkan dengan Galaxy S20 FE yang ada AMOLED 120Hz. Perkara ini saya nampak sama macam masalah dengan Xiaomi Mi 10T Pro dan juga Poco X3 Pro yang saya uji sebelum ni. Tak ada telefon yang boleh berikan kelancaran dan kelembutan yang sama macam saya lihat di Galaxy S20 FE. Walaupun semuanya sama-sama sokong 120Hz. Mi10T Pro tu lagi tinggi lah, 144Hz. Saya harap ini cuma masalah keserasian perisian permainan tersebut sajalah. Dan ia boleh dibaiki dengan kemaskian perisian di masa akan datang. Tapi yang pastinya kan, 120Hz ni memang lebih lancar dan lembut berbanding 60Hz. Untuk sistem bunyi, ianya bagus sebab dia lantang dan juga stereo, ada kiri dan kanan. Dan yang lebih bagus, stereo dia dua-dua menembak ke tepi. Jadi seimbang lah sikit bila main game kan. Tak macam dalam contohnya kan Galaxy S20 FE ataupun iPhone 12. Speaker dia satu menembak ke bawah, satu lagi menembak ke depan. Jadi memang tak seimbang dengan bunyi tu. Bercakap tentang prestasi pula, ia memang tak mencapai sehebat Snapdragon 865 di Galaxy S20 FE, apatah lagi dengan Snapdragon 888. Jadi memang patutlah prestasinya masih di bawah Snapdragon 860 yang digunakan di Poco X3 Pro. Ditambah lagi dengan penggunaan RAM LPDDR4X. Nasib baiklah storanya UFS 3.1. Kira pantas juga kat situ. Jadi sebagai rujukan, ujian penanda aras Geekbench ni meletakkan Poco X3 GT dengan Dimensity 1100 di bawah Poco X3 Pro dengan Snapdragon 860. Selain itu kan, kalau anda main game di PUBG, anda hanya boleh letakkan tetapan grafik paling tinggi di HDR saja, bukan Ultra HD. Kamera di Poco X3 GT ni pun biasa saja. Tak ada apa yang boleh dibanggakan sangat. Ia tiada penstabil image optical dan tiada kamera telefoto. Gambar tangkapan pun nampak cantik dalam suasana yang cerah. Jadi ni saya kongsikan beberapa hasil tangkapan saya menggunakan kamera Poco X3 GT.
berapa pula harganya? Semasa video ni dihasilkan, harganya masih belum diumumkan untuk pasaran Malaysia. Cuma kalau dilihat dari spesifikasi, sepatutnya harganya di atas Poco X3 NFC dan di bawah Poco X3 Pro. Jadi untuk rujukan, Poco X3 Pro dijual di Malaysia pada harga bermula RM999 dengan RAM 6GB dan juga storan 128GB dan RM1,299 dengan RAM 8GB dan juga storan 256GB. Jadi kalau Poco X3 GT ni dengan RAM 8GB dan storan 256GB, saya jangkakan ianya sekitar RM1,199 atau mungkin bawah sikit, tapi lebih RM999 lah. Cuma kan, kenapa anda nak beli Poco X3 GT ni? Saya nampak kelebihannya hanyalah sokongan 5G pada peranti flagship budget. Walaupun sebenarnya ada banyak lagi pilihan lain yang lebih baik daripada Poco X3 GT ni. Contohnya kan, kalau anda hanya mahukan prestasi sahaja kan, lagi baik anda beli Poco X3 Pro. Dia tak ada 5G, tapi dia ada chip flagship sebenar, Snapdragon 860. Lepas tu, kalau bukan prestasi sebenar yang anda cari tapi sesuatu yang lebih baik secara keseluruhan, baik beli Redmi Note 10 Pro. Ia ada skrin AMOLED 120Hz dan juga kamera 108MP. Kedua-dua telefon tadi harganya RM999 saja mulanya. Mungkin lebih murah daripada Poco X3 GT. Tapi kan, ada satu keunikan yang saya jumpa tak ada di Poco X3 Pro dan tak ada di Redmi Note 10 Pro, iaitu sokongan Wi-Fi 6. Hanya Poco X3 GT yang saya lihat ada sokongan Wi-Fi 6. Mungkin tak terasa sangat perbezaannya antara Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 5, tapi kan ia boleh beri liputan dan kelajuan yang lebih baik. Harapnya betul-betul benda tu yang berlaku. Kalau dia berulang, saya tak ada sebab nak cadangkan untuk anda membeli Poco X3 GT ni, melainkan harga promosinya di bawah RM1,000 untuk storan 256GB. Ia ada 5G, prestasi kelas flagship dan harga yang agak murah. Tapi kalau anda tak perlukan 5G, bagi saya lebih baik anda beli Poco X3 Pro ataupun Redmi Note 10 Pro. Pendek kata, Poco X3 GT ni saya cadangkan tak payah belilah. Rekaan dia pun bukan baru sangat sebab ia penjenaman semula daripada Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G yang dah ada di China. Dia bukan macam Poco X3 NFC masa mula-mula dilancarkan. Poco X3 NFC tu memang rekaan serba baru, lain daripada yang lain. Okeylah, jadi itulah pandangan saya tentang telefon terbaru Poco X3 GT. Nama GT ni pun macam pertama kali Poco gunakan untuk pasaran antarabangsa. Jadi ia mungkin akan digunakan lagi untuk model-model yang akan datang, dan mungkin Poco akan meneruskan lagi menjenamakan sahaja apa-apa model Xiaomi kepada telefon pintar Poco mereka. Tapi kan kalau Poco F3 GT yang dilancarkan di India tu masuk Malaysia, itu baru betul-betul menarik. Sebab apa? Dia ada keunikan butang bahu mechanical. Lepas tu harga mesti murah kan. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Teruskan menjaga kebersihan dan kesihatan diri serta keluarga dan juga sahabat anda yang dah. Siapa yang belum daftar vaksin tu, cepat-cepat pergi daftar. Dan kalau anda dah daftar dan dapat tarikh dah, jangan ketinggalan pula untuk pergi temu janji tarikh vaksin anda tu. Yang penting, kita jaga kita. Semoga kita diberi kesihatan untuk berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Najib dari Cincau. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.